اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Muka surat 12, muka surat 12, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan terkadang adalah kamu mengekalkan atas maksiat, atas kederhakaan, daripada segala maasi, daripada segala maksiat-maksiat, kederhakaan yang mewajibkan dia, yang mewajibkan dengan dia, dengan maksiat, api neraka. Dan terkadang adalah kamu mengekalkan atas maksiat, atas satu maksiat, daripada segala maasi, daripada segala maksiat yang mewajibkan dengan dia, dengan maksiat ni, api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau tidak diampuni. Mengekalkan maksiat mana ni? Mengekalkan maksiat batin. Mengekalkan maksiat batin. Mana maksiat batin? Riya, ujub, takabur, hasad, ghadab, pemarah, bakhil, kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia. Itu di antara maksiat batin. Engkau mengekalkan atas maksiat, mengekalkan sifat riya contohnya, mengekalkan sifat ujub, takabur contohnya. Dan ini padahal kamu meninggalkan yang mubah, meninggalkan perkara yang harus. Maksiat engkau kekalkan, perkara yang mubah, perkara yang harus engkau tinggalkan. Pelik bunyi ayat kita ni. Tapi kalau kita tengok molek apa yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, yang Ghazali mengatakan bahawa susunan dalam kitab Minhajul Abidin ni susunan yang tertib, yang ajib. Imam Ghazali mengatakan susunan yang sangat ajib, susunan yang sangat luar biasa. Jadi hak Imam Ghazali susun ni kita dengar pelik. Kekal atas maksiat. Maksiat yang haram ijma' ulama'
riya, ujub, takabur, hasad dikekalkan. Dan padahal kamu meninggalkan yang mubah. Perkara yang haruh ni buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Perkara yang mubah, perkara yang diibahah oleh syarak, perkara yang diharuskan oleh syarak, perkara yang dibiarkan oleh syarak. Kalau cakap kapung kok, hak syarak law. Apa dak law? Law ni syarak, buat pun buatlah. Tak mau buat pun, tak mau buatlah. Tu makna apa? Perkara yang harus, perkara yang syarak biarkan. Syarak law, ikut pandai kamulah. Nak buat ke, tak mau buat ke, perkara yang mubah ni, tiba-tiba hak mubah ni ditinggalkan. Tak ada masalah lah nak tinggal. Tetapi perkara yang maksiat, yang haram ijma' ulama', tu syarak tidak biarkan. Syarak tidak lak tu. Tu wajib ditinggalkan. Tuntutan syarak, suruhan syarak, maksiat yang haram ini wajib ditinggalkan. Syarak tuntut tinggal ni, tuntut yang putus. Talaban jaziman dalam kitab. Tuntut yang putus. Tak ada itu ini dah. Tinggal sungguh. Tetapi perkara yang maksiat yang haram dikekalkan. Kamu meninggalkan yang mubah. Mana yang mubah? Daripada makanan dan minuman. Kenapa tinggal makan, tinggal minum? Kerana nak berpuasa siang hari contohnya. Atau tidur. Kamu tinggalkan tidur. Tak ada lah tinggalkan. Mana kurangkan tidur. Kurangkan tidur kerana apa? Kerana nak qiyamul lail. Dengan sembahyang sunat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Jadi tinggal makan minum untuk berpuasa sunat dan tinggal tidur. Engkau menuntut dengan dia, dengan meninggalkan yang mubah ni, qurbah, nak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal makan, tinggal minum ni untuk mendampingkan diri dengan Allah. Bukan tinggal makan, tinggal minum kerana nak jaga kesihatan, bukan. Nak jaga kesihatan pun boleh je lah. Tapi nak jaga kesihatan, nak jadi sihat badan, kerana nak beribadah kepada Allah. Mana kurangkan tidur ni, mana bukan duk main ke telefon. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kamu mengekalkan atas maksiat. Kata Imam Ghazalinya, maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu perolehannya. Tak boleh ke apa satu. Tak ada perolehan apa pun. Tak boleh apa sekara pun. Mana apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana saya sebut tadilah, susunan dalam kitab Minhaj ini memang ajib, luar biasa. Betullah kitab Minhaj ini di antara kitab yang Tok Guru duk pesan, jangan tinggal mengajar, jangan tinggal belajar. Sebab apa? Susunan dia cukup comel. Satu-satu susunan tu memang kalau kita kata kok kena atas butir lah. Tak kena atas butir. Kena atas batang tekok. Memang kena atas butir sungguh, ada kena atas butir. Kena atas kepala kita sendiri, kena atas batang tekok kita. Yang mana dahulu bicara bab ilmu pegangan permulaannya. Kita ni ilmu yang ketiga ni, ilmu berkaitan dengan ibadah batin. Ilmu tasawuf yang terdahulunya dimulai dengan ilmu pegangan permulaannya. Yang mana majalah kata, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah kamu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa tidak diterima? Akidah kamu, usuluddin kamunya terpesong. Macam mana hak ibadah kamu, furu'uddin, cabang agama kamu nak diterima? Bab akidah ni bab usuluddin, tapak agama. Ketaatan zahir kita sembahyang puasa, ketaatan batin kita tu dipanggil furu'uddin, cabang agama. Macam mana nak ada cabang kalau tapaknya terpesong? Maka beliau mengatakan bahawa terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah ikut molek susunan kitab Minhaj, belajarnya kemudian memang kena tabuti sungguhlah. Beribadah puluh-puluh tahun. Semayang puasa tidak pernah tinggal. Semayang puasa sunat lagi rajin. Ibadah-ibadah sunat yang lain pun rajin. Tapi ilmu yang pertama, ilmu pegangan untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman, tidak dititik beratkan. Hanya setakat hafaz rukun iman yang 6 perkara sahaja. Hafaz itu budak umur 6-7 tahun waktu. Rukun iman, rukun Islam ada 6, mereka pun hafaz, sebut satu-satu. Rukun iman ada 5, sebut satu-satu. Itu budak umur 6-7 tahun waktu. Hak kewajipan fardu ain pada kitanya untuk memastikan keenam-enam rukun iman tu sah. Terutama sekali rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ikut susunan yang diatur dalam kitab macam kitab Minhaj ni, tadilah beribadah puluh-puluh tahun, kemudian barulah menitik beratkan ilmu pegangan, barulah sedar pegangan yang terpesong. Wal iyazabillah lah seumpama tu. Sebelum tu ilmu fiqhnya belajar, bukan tak belajar. Tapi ilmu akidah, ilmu pertama tu tidak dititik beratkan. Seumpama ni memang kena tabuti sungguh. Itu hak ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh pula. Terkadang Imam Ghazali kata, kamu mengerjakan ibadah dalam masa yang lama, dalam keadaan kamunya tidak menyempurnakan syarat dan rukun, umpamanya sembahyang. Kalau kita nak tambah lagi ke berjemaah, syarat berjemaah kamu tidak sempurnakan. Sembahyang daripada budak, tapi syarat sembahyang, rukun sembahyang tidak dititik beratkan. Rukun sembahyang 13 macam rukun iman yang 5 perkara lah, memang dihafaz. Itu budak-budak umur 6-7 tahun. Tanya rukun sembahyang hak 13, mereka boleh jawab. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun tidak pernah dititik beratkan. Ini sungguh ni. Sehingga kan cerita bab niat, qasa ta'arud ta'ayyun ni baru dengar. Qasa ta'arud ta'ayyun, pencing dah. Dah selama ni tahu setakat mana? Tahu setakat niat. Niat tu rukun yang pertama, memang tahulah. Yelah, tahulah niat. Tapi hak wajib dalam bahagian niat tu, hak wajib dalam komponen niat tu, tu timbul qasa ta'arud ta'ayyun. Dalam niat tu hak mana hak kita kena niatkan? Kalau sembahyang fardu, kalau sembahyang fardu Jumaat pula, hak nak kena niat tu hak mana? Kalau sembahyang fardu Zuhur, hak mana? Tak sama. Niat fardu Jumaat, niat fardu Zuhur tak sama. Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Zuhur berjemaah fadilah, bukan syarat sah.
Kemudian macam mana pula dengan niat sembahyang sunat yang berwaktu, yang bersebab? Sembahyang sunat yang mutlak. Ni dia ada pula ni komponen bahagian dalam niat. Ni wajib fardu ain ni kena belajar ni. Maknanya tua dah. Baru dengar kosok ta'aruk ta'ayun. Mana kalau kata-kata gok tepuk dahi ya dah. Tepuk dahi sangatlah. Mana gak kita kata gak iling kepala ni. Oh jahil tuki ni. Gitulah. Tak ada orang kata. Mana gitulah dah. Pandai jahil tuki. Gapa tuki? Tuki tu apa? Bukan tuki tu orang duduk. Duduk ni. Apa nyadak. Nyadak ke? Sadak nyadak. Nyadak dah. Nyo tu. Bukan panggil nyadak. Bukan tuki tu hok nyadak tu. Kena ada orang bandar ni. Orang bandar tak kena. Saya rasa gitu dah. Salah minta maaf lah. Gitulah saya rasanya. Orang nyadak nyo tu dipanggil tuki. Salah minta maaf. Tapi kenapa panggil jahil tuki? Jahil sangat. Sebab apa nama tuki tu wallahualam lah. Tu kena tanya pakar bahasa Terengganu. Jangan tanya dewan bahasa dan pustaka. Tanya hok bahasa Terengganu ni. Mana kalau kita kata kok jahil sangat. Jahil sangat. Tahu bab niat saja. Itu bila bilang rukun 13. Tapi syarat bagi rukun berjemaah daripada budak lagi berjemaah. Memanglah berjemaah daripada budak. Kalau kita tidak sembahyang berjemaah ni waktu pun, kita tetap daripada budak lagi dah sembahyang Jumaat. Pandai ni. Kita bila bermula sembahyang Jumaat? Umur kita berapa? Orang tua kita bawa pergi masjid hari Jumaat, umur kita berapa? Dah ingat? Dah ingat. Pandai ni. Ingat-ingat Jumaat dah. Maknanya gitu. Umur berapa orang tua kita bawa pergi sembahyang berjemaah Jumaat, tiap-tiap minggu tu tak ingat. Maknanya awal lagi lah orang tua kita bawa sembahyang Jumaat berjemaah. Kemudian hak budak-budak hak mak ayah duk tarik ke masjid sentiasa ni berjemaah 5 waktu daripada budak. Siapa ketua berjemaah? Syarat berjemaah? Syarat berjemaah. Tak pernah belajar. Saya belajar syarat sembahyang. Itu syarat untuk sah sembahyang sendiri. Untuk sah berjemaah syarat lain pula. Umur 60-70 tahun. Tidak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Tapi ini cerita sebenar. Tak apalah. Umur 60-70 tahun. Berjemaah puluh tahun. Ini. Dia kata malam ni baru dengar perkataan muafiq dan masbuk. Baru dengar perkataan. Baru dengar perkataan. Nak sebut muafiq masbuk tu. Muafiq, masbuk, lepas tu munafik, tubik munafik. No? Ada ni. Siapa ke dalam FB ada orang tanya, muafiq masbuk tu semayang sunat apa? Semayang sunat muafiq masbuk ni. Macam Isra' dengan Duha lah. Isra' Duha tu kan semayang sunat kan. Jadi muafiq masbuk ni semayang sunat apa? Semayang sunat. Apa ada ni? Berjemaah puluh tahun. Ni yang tadi kata. Terkadang kamu mengerjakan satu ibadah puluh tahun dalam keadaan kamu tidak menyempurnakan dia punya syarat-syarat dia. Dalam keadaan kamu tidak menyedari. Ni kalau pekoh pula. Ni pun kena atas butir juga. Masuk ilmu yang ketiga. Ilmu tasawuf hak ni lagi panjang. Hak ni lagi banyak kena atas butir. Ni ilmu tasawuf ni. Hak lagi banyak kena atas butir ilmu tasawuf. Tapi hak paling kena titik berat ilmu pegangan. Terpesong ilmu pegangan, hak tu balik awal. Hak tu hak ilmu mula-mula tu. Ilmu mula-mula. Sepatutnya orang yang duduk belajar ilmu fiqh, tauhid dia pasti dia belajar dah. Orang yang sedang belajar ilmu tasawuf, tauhid pasti dia belajar dah. Mana? Sedang belajar ke?
Mana orang belajar ilmu fiqh pasti sedang belajar ilmu tauhid juga. Orang belajar ilmu tasawuf pasti sedang belajar ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ini susunan dalam kitab Minhaj ni. Ilmu tauhidnya belajar, ilmu fiqhnya belajar, berakidah dengan akidah yang sebenar, beribadah zahirnya sempurna syarat rukun. Ni pula hak berkaitan dengan ketaatan batin, maksiyah batin daripada ilmu tasawuf. Hak ni pula yang ketinggalan. Ni lagi banyak. Ni lagi banyak. Sebab ilmu tasawuf ni dia momokang tu banyak. Ilmu tasawuf ni begitulah, beginilah ciptaan ulama lah macam-macam. Pergi pada ilmu tasawuf pula, tidak fokus pada ilmu tasawuf hak fardu ain. Dia ambil pula ilmu tasawuf hak tinggi-tinggi, hak bukan fardu ain. Pula gitu pula. Tapi biasanya kalau pergi pada ilmu tasawuf tinggi-tinggi, hak fardu ainnya tidak dititik beratkan, terkadang ilmu tauhid fardu ain, ilmu fiqh fardu ain pun dikesampingkan. Ni punah nama ilmu tasawuf. Punah nama ilmu tasawuf. Orang anti tasawuf ramai dah. Puak-puak yang anti ilmu tasawuf. Kemudian diberi pula bola tanggung daripada mereka-mereka yang tidak menepati ilmu tasawuf mengikut darajah, peringkat. Dia ada darajah belaka, ada peringkat belaka. Ilmu tauhid pun ada darajah, ada peringkat. Mula-mula duk ngaji tu, ngaji hak pekat asas-asas lah. Nak ngaji hak tinggi-tinggi, hak mendalami tu, terhatilah dulu. Ilmu fiqh gitu juga. Ilmu fiqh ni luas dengan muamalah, munakahat, janayah. Fokus kepada hak ibadah. Semayang kita terlebih dahulu tiang agama. Dia ada, dia punya apa? Darajah-darajah dia, sukatan dia. Nanti dalam kitab ni Minhaj akan cerita berkaitan dengan sukatan dia. Kemudian tauhid fiqh tasawuf ni fardu yang mana, fardu kifayahnya mana? Tu kata kitab Minhaj. Susunan sangat luar biasa. Kena atas rutin. Terkadang belajar tapi tidak menepati dia punya keutamaan, tidak dijaga, tidak dititik beratkan. Jadi masuk pula pada ilmu yang ketiga ni. Ilmu yang berkaitan dengan ketaatan batin dan maksiyah batin yang wajib atas engkau mempelajarinya. Ini kata Ghazali. Wajib atas engkau mempelajarinya sebagai kewajipan fardu ain. Mana sifat kepujian yang terdahulunya, sifat kepujian tawakul, kena mengaji betul-betul tawakul ni. Bukan hanya sebut sifat tawakul. Tawakul ni ada rukun dia pula tawakul ni. Kena bicara pula redha. Apa makna redha? Redha akan qada Allah. Qada Allah ni ada qada yang baik, ada qada yang jahat. Qada yang jahat kita nak redha macam mana? Anak kita tak semayang, pegangan kita itu qada Allah. Tapi haram, sanda, maksiat, tinggal semayang pada qada Allah. Kalau sanda pada qada Allah, kenapa tak semayang? Qada Allah haram, dosa besar di situ. Anak kita tak semayang, qada Allah, kita wajib redha. Redha macam mana tu perkara yang maksiat? Redha dari sudut mana? Haram redha dari sudut mana? Ni fardu ain belaka. Wajib redha dari sudut ketentuan Allah. Anak tu tinggal semayang. Haram redha, anak tinggal semayang, pilihan dan perbuatan dia. Haram kita redha, wajib kita kena marah. Wajib kita kena benci. Ni. Dia susun pula situ. Bukan sebut redha gitu bukan. Sabarnya apa dia sabar? Sabar yang wajibnya hak mana? Sabar yang sunatnya hak mana? Mana lagi contoh sifat kepujian? Taubah. Ini lagi panjang bicara ni. Taubah. Yang mana Imam Ghazali mengatakan taubah adalah permulaan jalan. Orang yang nak salik, nak menjadi jalan rohani penyucian diri, penyucian hati di sisi Allah. Permulaannya taubah. Apa dia taubah? Ini saya biasa sebut dah. Taubah, astagfirullah lah banyak. Taubah, sebenarnya sunat taubah lah banyak. Itu dah betul daripada mula-mula lagi dah betul dah.
Perbanyakkan istighfar, hukumnya sunat. Sembahyang sunat taubah, hukumnya sunat. Itu bahagian ibadah zahir. Taubah ni wajib ijma' ulama ibadah batin. Tidak menafikan istighfar tu sunat. Tidak menafikan sembahyang sunat taubah tu sunat. Tapi ianya bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib, maka rukunnya pasti wajib. Tiba-tiba istighfarnya sunat, sembahyang sunat taubahnya sunat, makna ianya bukan rukun taubah. Apa dia rukun taubah? Apa dia syarat taubah? Dosa ada berapa bahagian? Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Berapa rukun taubah dia? Dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Berapa rukun taubah dia? Dosa dengan anak Adam. Dosa pada agama, dosa pada diri, dosa pada harta, dosa pada maruah, dosa pada kehormatan. Berapa rukun taubah dianya? Itu fardu ain belaka tu. Bukan hanya bilang taubah saja. Ikhlas. Ikhlas apa makna? Ikhlas ada berapa peringkat? Hak ni hak mazhab kata yang wajib engkau mempelajari. Hak fardu ain. Fokus hak ni dulu. Nak cerita tinggi orang dengar pun apa? Tinggi. Dah jejak atas bumi. Hak bumi kita nak ngaji fardu ain untuk amal batin kita ni dahulu. Kemudian wajib pula mempelajari maksiyah batin. Ghadabnya apa? Ghadab ni pemarah. Sifat hati tu pemarah. Sifat kecelaan. Tapi terkadang ghadab tu diperlukan. Ghadab diperlukan. Tadi kata sifat kecelaan. Macam mana pula ghadab diperlukan? Halah. Tengok perkara maksiat, kita kena marah. Jangan pula senyap je ayuh. Anak buat apa senyap je. Contoh. Anak tak semayang pun senyap je. Anak tutung aurah tidak sempurna pun senyap je. Ayuh dia bagus, tak pernah marah. Bagus apa gitu? Tak pernah marah. Marah ni kena marah. Wajib kena marah tu. Ghadab ni sifat kecelaan. Ada ketika diperlukan sifat ghadab ni. Wajib kena marah. Hak mana pula hak dicela? Hak mana kau yang diperlukan? Sifat kecelaan lagi hak dalam kitab ni didatangkan riak, takabur. Apa dia riak? Apa dia takabur? Ada juga riak yang dibenarkan. Ada juga takabur yang dibenarkan. Ada. Kena ngaji satu-satu lah. Dalam ilmu hak peringkat permulaan dalam ilmu tasawuf. Kalau hak tauhid itu dalam kitab tauhid permulaan-permulaan. Bukan kitab tauhid besar-besar. Kalau bicara pekoh kok, pekoh hak semayang hak mula-mula ni. Bukan pekoh hak besar-besar 4 robok. Ibadah, muamalah, munakahat janayah, bukan. Atas apa samalah. Hak permulaan-permulaan. Contohnya kitab penawar bagi hati. Itu contoh. Nak faham pula beza antara ujub dengan azamah, dengan takabur. Ini comel dalam kitab penawar bagi hati. Ni nak belajar imam ketiga ni. Beramal pula. Beramalnya apa? Semua sifat ketaatan di dalam hati, tinggalkan maksiat batin daripada hati kita. Dua. Yang pertama, wajib kita bersifat dengan sifat kepujian. Tawakul wajib, redha wajib, sabar wajib, taubah wajib, ikhlas wajib. Kena tunaikan kewajipan ni. Ini semua kewajipan yang ijma' ulama. Perintah jelas nyata, perintah di dalam ayat Al-Quran sebagaimana perintah semayang dan puasa. Kemudian tinggalkan maksiyah batin. Atau macam mana nak mujahadah
untuk membersihkan hati kita dari maksiat batin. Dan kitab penuh hati dia akan cerita. Yang mana ini semua termasuk dalam perkara yang pilihan dan perbuatan kita yang syarak memerintah ke atas kita. Belajar berkaitan dengan sifat kepujian. Belajar ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat kecelaan. Belajar tu pilihan dan perbuatan kita menjadi kewajipan atas kita. Ini panggil ilmu kasbi ni. Ilmu yang wajib kita tuntut. Dia ada ilmu laduni dia kata. Oh tu kurniaan Allah. Itu bukan hak kita waktu. Itu atas pilihan Allah. Orang suruh belajar ilmu yang dituntut kepada kita atas jalan ikhtiar dan usaha, dia duduk cerita ilmu laduni. Ilmu laduni itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu atas pilihan Allah, bukan hal kita, bukan dia diperintah ke atas kita. Tidak berkait dengan ikhtiar dan usaha kita. Hak belajar ni ikhtiar usaha kita. Yang Allah Taala perintahkan ke atas kita belajar yang wajib ijma' ulama. Kemudian kita nak semar sifat kepujian dalam hati. Kita nak membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Itu pun pilihan dan perbuatan kita yang menjadi kewajipan atas kita. Kena mujahadah. Ilmu kemah molek, faham molek tiap-tiap satu sifat kepujian, tiap-tiap satu sifat kecelaan. Amal tu adalah pilihan kita dan perbuatan kita. Sebab tu diwajibkan ke atas kita. Jadi macam mana kita nak beramal dengan bahawa kita nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, nak membersihkan hati dari sifat kecelaan. Dan kita penuh hati dia akan susung dia punya jalan untuk beramal. Nak bersih hati ni, nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, nak membersih hati dari sifat kecelaan, bukan datang daripada amal-amal ibadah kita. Kita perbanyakkan sembahyang sunat, kita perbanyakkan puasa sunat, sentiasa berpuasa, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa bersawat berzikir, akan membersihkan hati. Itu kurniaan Allah, bukan kewajipan kita. Kena faham pula. Dengan amal-amal ibadah, dia boleh menyucikan rohani kita. Itu kurniaan Allah. Kalau ilmu laduni. Ini kalau perkara yang Tuhan yang sucikan, itu bukan hal kita. Jadi samalah ilmu hak kasbi, hak kewajipan kita belajar itu usaha, tak belajar duduk bincang hak ilmu laduni. Amal batin kita ni hiasi dengan sifat kepujian, bersihkan dari sifat kecelaan, pilihan dan perbuatan kita yang wajib atas kita. Tidak dipedulikan duk cerita hak Tuhan akan membersihkan hati kita dengan perbanyakkan amal ibadah. Itu bukan membersihkan hati daripada kewajipan kita. Itu kurniaan Allah. Itu kurniaan Allah, bukan dituntut atas kita. Tapi betul lah amal-amal ibadah boleh menyucikan rohani kita. Amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amal ibadah diterima oleh Allah macam mana? Amal ibadah yang dia sudah belajar ilmu yang menjadi kewajipan kepadanya, hak ilmu tasawuf, dan dia sudah beramal dengan amal tasawuf, pilihan dan perbuatan dia. Barulah amal-amal sunat tu Tuhan terima. Barulah membersihkan rohani, menyucikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tak molek sini ni. Tasawuf dah bunyinya. Pembersihan rohani dah bunyinya. Tapi tak ada nak beza antara ikhtiar usaha kita yang diwajibkan oleh Allah dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mari daripada amal ibadah kita kepada Allah. Dia kena beza antara ilmu, ada ilmu yang menjadi kewajipan kepada kita, ada ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Amal pula, mana amal yang wajib kepada kita, pilihan dan perbuatan kita. Manakah penyucian rohani yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berilmu. Kemudian pergi kepada hati kita bersifat dengan sifat yang diwajibkan oleh Allah. Dan hati kita dibersihkan daripada maksiat batin. Tiba-tiba Mazali mengatakan bahawa
Hak terdahulunya engkau mensia-siakan, meninggalkan kewajipan batin. Tinggal sebab contoh minggu lepas yang terakhirnya, tinggal taubahlah. Asal contoh minggu lepas yang terakhirnya, tinggal tawakul, tinggal zuhud, tinggal sabar, tinggal syukur, tinggal ikhlas. Sifat-sifat kepujian tu lah. Saya datangkan contoh minggu lepas yang terakhirnya, taubah. Ingat ke minggu ni nak fokus sikit lah bab taubah. Jadi masa pun nak habis dah. Gitu je lah. Maknanya lambat juga nak beralih kita ni. Sayang nak beralih sebenarnya. Tadilah kena atas butir batang tekok kita sendiri. Tak ada kes siapa. Tak ada kata mereka, tak ada. Kita semua. Kita yang sedap dengarnya mereka. Sedap. Mereka zalim. Mereka fasik. Diri zalim tak sedar. Diri bapak fasik tak sedar. Mana bapak fasik? Mengekali jahil fardu ain, bapak fasik nah. Mengekali jahil fardu ain tauhid, dosa besar. Mengekali jahil fardu ain fiqh, dosa besar. Mengekali jahil fardu ain tasawuf, dosa besar. Berapa fardu ain kamu yang kamu tinggalkan? Berapa kewajipan kamu yang kamu tinggalkan? Bukan sekali fasik dah lah, bapak fasik. Tapi mereka yang zalim, mereka yang fasik. Sedap dengar. Hak ni dak ni. Dan kitab Mihraj ni tak ada mereka. Kita melah semua. Kita lah. Kita orang masjid satu. Orang yang mengikuti Terengganu FM, suara masjid. Orang yang mengikuti live FB. Cuma minggu lepas saya ada ambil satu soalan dalam live FB tu. Ingat ke minggu ni lah nak baca soalan dia tu. Pelik sikit soalan dia tu. Ni cadang minggu ni nak baca. Kalau di soal tu minggu lepas nak cadang, saya tulis dah nak baca minggu ni. Tak sempat juga. Jadi hak ikut live FB apa semua, kita kena ambil molek hak dalam kitab Minhaj ni. Tak sedengar lah orang tu kata gitu, kata kita tengok kitab. Kita ikut kitab. Orang tu dakwa gitu, orang tu dakwa gitu, macam-macam dakwa. Kan? Umat Islam akan berpecah kan. Jadi macam-macam dakwa. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak ni dia akan bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka. Mereka kata mereka sebenar belaka. Kita sunnah tak sunnah? Kita tengok kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin, jalan bagi orang yang mengabdikan diri akan Allah, ila Jannati Rabbil Alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Itu nama penuh kitab Minhaj. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kita ambil panduan kitab ni. Tak sedar tak kira lah dakwa pengakuan tu. Jadi Imam Ghazali kata engkau mensia-siakan kewajipan. Ni hak kewajipan hati. Satu je. Tapi engkau masghul bersibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat. Imam Ghazali kata maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu. Tapi hak ning ni, hak zahir sembahyang sunat, puasa sunat. Yang ditinggalkan kewajipan hak batin. Ini perkara yang berlaku. Tapi orang ingat, ada juga seumpama tu. Tapi hak ni contohlah. Tapi tak berlaku. Kalau berlaku mesti kata ajaran sesat. Ni contoh samalah. Hak Imam Ghazali datangkan sini hak berkaitan dengan meninggalkan kewajipan batin, tinggal taubah, tinggal ikhlas. Tapi rajin sembahyang sunat, puasa sunat, Tuhan tak akan terima. Kalau kita nak misal jelasnya, dia sembahyangnya tidak hak wajib, hak fardu . Puasanya tidak hak wajib, hak fardu. Samalah taubah kewajipan Quran, ikhlas kewajipan perintah Al-Quran, sama dengan sembahyang puasa. Dia tinggal sembahyang, dia tinggal puasa. Ni kalau ada ajaran sesat lah. Tapi dia rajin berzikir, rajin mengaji Quran. Kita kata mana? Dia sembahyang waktu tidak. Puasa Ramadan tidak. Tapi walaupun siang hari Ramadan dia makan, berzikir, baca Quran, dia tak tinggal. Kita kata mana?
Masuk ayat putu wayar lah kita panggil. Ajaran sesat ah. Dah semayang fardu tidak. Puasa Ramadan kamu makan sehari. Saya tak puasa Ramadan pun saya berzikir, saya membaca Al-Quran, saya berselawat. Kena takat lalu dah ajaran sesat. Sebab apa? Kewajipan kamu tinggal. Nak buat ibadah sunat. Macam mana dengar orang yang meninggalkan kewajipan batin yang wajib ijma' ulama, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat. Ada sama tu? Cuba kita fikir balik. Sama juga dengan mengekalkan maksiat. Tapi rajin puasa sunat, rajin sembahyang sunat. Maksiat dikekalkan. Maknanya kalau kita buat contoh zahir kok, berjudi tak tinggal. Minarak tak tinggal. Tapi minarak pun malam, siang hari dia berpuasa sunat. Contoh, ni memang gila dah ke lah kita kata. Gila lah. Berjudi tak tinggal. Tapi berjudi tak berjudi pun dia puasa sunat siang hari. Minarak sebelum malam dia buka puasa minarak. Memang kita kata ni memang memang gila lah. Sebab apa? Maksiat kamu kekalkan. Kamu nak puasa sunat, kamu nak sembahyang sunat, nak terima macam mana? Sama juga. Hati kekal, riak, ujub, takabur, dosa besar. Sembahyang sunat, puasa sunat. Ke mana? Ke tak sama bandingan tu? Judi, minarak, dosa besar. Riak, ujub, takabur, hasad, dosa besar, ijma' ulama. Tak sama? Lepas tu buat bandingan. Jadi hak Mazali cerita ni, hak batin ni kadang-kadang tak pun nak nampak kita. Kalau banding ni, kalau cerita hak zahir baru mudah nampak. Hak zahir tadi tu tak berlaku. Ni hak batin ni memang berlaku. Memang kena atas kita semua. Jadi kita sama-sama ambillah pengajaran molek susunan yang diatur oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kita betul-betul pakai panduan kitab Minhaj, bukan mengikut dakwaan pengakuan sesiapa sekalipun. Jadi saya baca tadi itu, insya-Allah minggu depan saya akan ulang baca kembali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.